Setiap kali melihat parut luka di tangan, Sufian Mat mengimbau kembali tragedi kebakaran Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah yang mengorbankan 23 pelajar dan guru pada 14 September 2017. Saya tak pandang diorang, saya pandang sebalik diorang. Tak sanggup nak tengok sebab diorang pegang grill. Kan grill diorang pegang kan. Minta tolong semua. Saya tak pandang. Walaupun sudah 4 tahun berlalu, namun tangisan dan teriakan pelajar tahfiz merayu diselamatkan daripada api yang marak sehinggalah suara itu lenyap berulang-ulang dalam ingatan Sufian. Sekitar 20 minit ke 30 minit lah. Ya, dia menjerit, menangis. Untuk tahu menangis budak-budak jenis yang meloncat-loncat sekali. Dan minta tolong, bang, kak, dia jerit. Tapi tak ada orang nak tolong. Pak sakit, dia kata. Panas. Gitu. Tahu, dah macam tu kita dengar, tolong. Time tu dah saya dah masuk dalam kan, saya ambil orang tu kan. Tiba-tiba bila saya dah ambil tu, senyap lah. Tak ada suara dah minta tolong. Ketika itu, Sufian, 19 tahun yang tinggal berhampiran sekolah tahfiz berkenaan di Kampung Datuk Keramat, antara yang pertama bergegas untuk menyelamatkan mangsa kebakaran itu. Ia mengundang pelbagai persoalan mengenai pengelolaan ribuan sekolah pondok dan tahfiz di seluruh negara. Sungguh pun ia akibat perbuatan khianat, kebakaran tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah itu menggerakkan kerajaan mengambil langkah memastikan pusat-pusat tahfiz didaftarkan dan mematuhi piawaian serta peraturan keselamatan. Hari ini, isu keselamatan pusat tahfiz dan pondok tidak banyak diperkatakan dan pengelolaan institusi pendidikan agama tradisi dikatakan lebih baik daripada sebelumnya. Namun, bagi insan seperti Sufian, detik hitam kebakaran Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah Datuk Keramat tidak mungkin akan luput dari ingatannya. Sufian sempat menyelamatkan beberapa pelajar sebelum dia sendiri ditimpa kecederaan dan terpaksa dikejarkan ke hospital. Tangannya putus urat saraf dan terbelah terkena serpihan kaca. Rasa 9 jahitan. Urat saraf putus. Sufian dan mangsa yang terselamat dikejarkan ke hospital dalam ambulan yang sama. Masa duduk dalam ambulan tu macam mana? Abang cakap apa dengan diorang? Ke diorang pun sakit-sakit je? Diorang menjerit tak tahan. Dah badan dah terbakar. Berapa orang naik ambulan? Ambulan saya 3 orang. Lepas tu ada ambulan lain lagi lah. Yang 3 orang. Tapi kita orang satu sekali. Sebab kat hospital kita orang sekali. Cuma yang sampai sana diorang tak nak cuci pakai air. Diorang kata sakit. Mana yang ringan-ringan tu dengan saya lah buat x-ray semua. So masa abang duduk bertiga tu dalam ward tu, abang ada bercerita dengan diorang tak? Diorang ada bercerita apa-apa? Kita hari-hari cerita. Diorang cerita apa? Ya, cerita dia tak. Yalah, mungkin salah satunya sebab diorang yang besar. Mungkin sebab diorang kata mungkin ada budak-budak main api kan. Pada 17 Ogos 2020, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara kepada remaja lelaki berusia 19 tahun selama yang diperkenan Yang di-Pertuan Agong bagi kesalahan membunuh 23 individu dalam kebakaran itu. Ketika perbicaraan, mahkamah diberitahu jumlah sumbangan orang ramai kepada pusat tahfiz itu mencecah 8 juta ringgit dan pengurusan tahfiz berjanji untuk mengagihkannya kepada mangsa atau waris yang terkesan. Kita tengok keadaan tahfiz ni sampai bila nak macam ni tahfiz ni. Macam terbiar sekarang. Zainal Aimah Muhammad Yusof melaporkan untuk Berita FMT. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita lihat di awal video sebentar tadi, ia memaparkan tentang satu insiden kebakaran yang berlaku di sebuah sekolah tahfiz di ibu kota Kuala Lumpur. Insiden kebakaran tersebut dikaitkan dengan satu isu perkauman yang berlaku di Malaysia. Sepatutnya isu perkauman ini tidak perlu menjadi salah satu isu yang menjadi gurauan dalam kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh isu perkauman ini harus dijaga untuk menjaga keharmonian masyarakat di dalam negara kita. Seterusnya, saya akan menerangkan serba sedikit tentang kronologi insiden kebakaran yang berlaku di ibu kota tersebut. Pada 14 September 2017, insiden kebakaran tersebut berlaku di Jalan Keramat Hujung, Kuala Lumpur. Kebakaran tersebut melibatkan 23 orang pelajar tahfiz dan juga 2 orang guru tahfiz yang sedang tidur pada waktu itu. Seterusnya, insiden kebakaran tersebut boleh dikaitkan dengan isu perkauman ialah respon masyarakat. Di sini reaksi masyarakat menyaksikan kemarahan pelbagai kaum yang memaparkan bahawa insiden ini tidak sepatutnya berlaku kerana ia melibatkan pelajar-pelajar tahfiz yang masih muda dan tidak masih mengenali dunia. Hal ini juga merupakan perkauman dan keagamaan. Sekolah tersebut, tahfiz tersebut dikenali sebagai sebuah institusi pengajian agama yang melibatkan anak-anak muda daripada pelbagai latar belakang keluarga. Insiden ini juga menimbulkan kebimbangan dan spekulasi daripada pelbagai kaum dan pelbagai pihak. Faktor-faktor utama insiden kebakaran ini berlaku ialah disebabkan keselamatan bangunan. Ketiadaan peruntukan keselamatan yang mencukupi di sekolah tahfiz ini mendorong kepada mudahnya berlaku insiden kebakaran ini. Seterusnya ialah ketidakselesaan dalam masyarakat. Kehidupan bersebelahan antara kumpulan etnik dan agama yang berbeza mungkin mencipta ketidakselesaan dan kekurangan pemahaman. Hal ini disebabkan oleh sekolah tahfiz ini diletakkan berdekatan dengan taman perumahan. Jadi, marilah kita bersama-sama menjaga isu perkauman di Malaysia ini agar tidak menjadi salah satu isu sensitif yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, kita mestilah sentiasa bersatu padu dan bekerjasama dalam melakukan setiap urusan di dalam negara kita ini dan membuat keputusan yang bijak sebagai salah satu masyarakat yang berhemah di dalam negara ini. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Hidayah binti Khalim, pemberita anda pada hari ini. Terima kasih Nur Hidayah. Sungguh penting bagi kita untuk mendalami kesan dari permasalahan kes tahfiz yang baru-baru ini terjadi. Dari sinopsis yang telah dijelaskan oleh Nur Hidayah, kita dapat melihat bahawa peristiwa ini tidak hanya memberi kesan kepada individu di dalam institusi pendidikan agama tersebut, tetapi juga membawa konsekuensi yang lebih luas kepada masyarakat. Penting bagi kita semua untuk memperhatikan perasaan cemas dan kehilangan rasa keamanan terhadap keselamatan yang mungkin dirasakan oleh individu di dalam dan di sekitar tahfiz tersebut. Selain itu, pemikiran negatif mengenai potensi perpecahan dalam masyarakat juga merupakan isu yang harus diberi perhatian serius kerana dapat memicu ketidakamanan dan menurunkan kepercayaan terhadap stabilitas sosial. Dalam menghadapi permasalahan ini, strategi-strategi yang telah diusulkan seperti perubahan dalam kebijakan keselamatan sekolah tahfiz dan implementasi program pendidikan kesedaran memainkan peranan penting dalam membentuk solusi yang berkelanjutan. Penting bagi kita untuk bersama-sama mendukung langkah-langkah ini agar kita dapat memastikan keamanan, mengurangi ketegangan dan membangunkan masyarakat yang lebih inklusif dan toleransi. Dalam kesimpulan, kolaborasi dan komitmen bersama dari semua pihak menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Hal ini disebabkan oleh isu perkauman merupakan isu sensitif yang boleh mengancam keselamatan masyarakat di negara kita. Semoga dengan tindakan yang tepat, kita dapat memulihkan kepercayaan, meredakan ketegangan dan membawa perubahan positif bagi institusi pendidikan agama dan masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih telah menyaksikan berita hari ini. Kami menghargai waktu anda. Thank you.